Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 18 Januari 2024 bersama saya Pia Ernadia. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) mengesahkan pihaknya sudah mengambil keterangan daripada seorang anak Dr. Mahathir Mohamad semalam. Menurut SPRM, Mirzan Mahathir telah hadir pada pukul 9.30 pagi semalam untuk membantu siasatan yang sedang dijalankan berkaitan sumber harta yang dimilikinya. SPRM dalam satu kenyataan hari ini memberitahu telah menyerahkan satu perintah notis kepada Mirzan untuk mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih yang berada di dalam pegangannya sama ada di dalam atau di luar negara dalam tempoh 30 hari daripada tarikh notis tersebut. Notis itu telah diserahkan kepada Mirzan yang merupakan seorang ahli perniagaan semalam ketika dia hadir di Ibu Pejabat Agensi Anti Rasuah berkenaan di Putrajaya. Jelas SPRM, perintah itu adalah tindakan lanjutan daripada siasatan mereka berhubung maklumat dalam laporan kertas Panama serta aktiviti perniagaan Mirzan yang membabitkan penjualan dan pembelian syarikat berkaitan kerajaan GLC. SPRM berkata siasatan dijalankan di bawah Akta SPRM 2009, juga Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Kenyataan itu turut menjelaskan SPRM memulakan siasatan sejak Ogos 2022 terhadap semua entiti yang berkait dan dinamakan dalam laporan kertas Pandora juga kertas Panama. SPRM menegaskan sehingga kini seramai 10 saksi telah dipanggil bagi tujuan dirakam pernyataan serta agensi itu sedang mengkaji dokumen kewangan serta pemilikan aset entiti-entiti yang tersenarai dalam laporan-laporan tersebut dan siasatan masih giat dijalankan. Kertas Panama merujuk kepada kebocoran besar sebanyak 11.5 juta dokumen yang didedahkan daripada firma guaman yang berpangkalan di Panama pada 2016. Ia mendedahkan bagaimana ahli politik, bintang sukan dan penjenayah terkemuka menyembunyikan kekayaan mereka menggunakan tempat perlindungan cukai luar pesisir. Sayap dalam Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang mewakili ahli dari kalangan bukan Bumiputra cuba menjauhkan diri dan parti itu dari kenyataan Dr. Mahathir Mohamad. Ketua Penerangan Sayap Bersekutu Bersatu, R. Sri Sanjeevan, meminta orang ramai tidak mengecam Perikatan Nasional PN berdasarkan pandangan bekas Perdana Menteri itu. Bercakap kepada Malaysia Kini, Sanjeevan berkata, ini kerana bekas ahli Parlimen Langkawi itu bukan sebahagian daripada gabungan PN meskipun dilantik menjadi penasihat di 4 negeri yang ditadbir PN. Dia berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Dr. Mahathir baru-baru ini. Sementara itu, menerusi laman X, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli membalas kenyataan Sanjeevan dengan berkata, panas tidak apa, jangan koyak. Rafizi menggunakan sindiran tersebut kepada PN yang sering digunakan oleh Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknur terhadap kerajaan. Beberapa hari lalu, Dr. Mahathir ditanya mengenai kedudukan warga negara Malaysia dalam kalangan bukan Melayu dalam temu bual stesen TV satelit India Tanti TV. Dr. Mahathir yang dilantik menjadi penasihat kepada 4 kerajaan negeri pimpinan PN itu menganggap rakyat kaum Cina dan India di Malaysia tidak mempunyai kesetiaan penuh kepada negara. Kenyataan itu disanggah pelbagai pihak termasuk daripada gerakan yang merupakan parti komponen PN. Baik, berita seterusnya. Satu dokumen bocor mendedahkan bahawa ahli keluarga Daim Zainuddin adalah pemilik benefisial satu lagi aset amanah luar pesisir yang bernilai ratusan juta ringgit. Dokumen tersebut diperoleh Konsortium Kewartawanan Penyiasatan ICIJ yang dikongsikan bersama dengan Malaysia Kini. Dokumen tersebut menunjukkan amanah itu ditubuhkan atas nama isteri bekas Menteri Kewangan tersebut, Naimah Khalid dan 2 anak mereka, Muhammad Amir dan Muhammad Amin.
Pada 10 Januari lalu, ketiga-tiga mereka diarahkan ke SPRM Putrajaya bagi membantu siasatan berhubung kekayaan yang tidak diisytiharkan yang dipegang oleh Daim. Ia berikutan pendedahan Malaysia Kini dan ICIJ mengenai Kertas Pandora pada 2021. Ketika itu Daim berkata semua kekayaannya diperoleh secara sah dan amanah tersebut adalah sebahagian daripada pengurusan harta pusaka yang sah. Naimah juga ketika sidang medianya ketika hadir memberi kenyataan kepada SPRM minggu lalu berkata siasatan tersebut bermotifkan politik dan akan menyaman SPRM. Kebocoran terbaru daripada penyedia perkhidmatan dari Kepulauan Cayman menunjukkan bahawa sehingga 2020 terdapat aset bernilai kira-kira RM244.06 juta yang dipegang dalam ZA Star Trust yang dimiliki oleh Naimah, Amir dan Amin. Ia mengatasi aset yang dimiliki dalam amanah luar pesisir yang sebelum ini dikaitkan dengan Daim. Maklumat terhad menunjukkan nilainya kurang daripada RM148.26 juta. Kebocoran terbaru menunjukkan ZA Star Trust turut menerima pinjaman sebanyak RM227.53 juta daripada Adam Zeta Trust tetapi tiada butiran mengenai tujuan atau siapa pemilik Adam Zeta Trust. Malaysia Kini telah menghubungi Daim dan keluarganya melalui peguam mereka, Tommy Thomas dan Rajesh Nagarajan dan sedang menunggu jawapan. Istana Kelantan menarik balik gelaran Tengku Mahkota yang dikurniakan kepada Tengku Muhammad Faiz Petra. Susulan itu, Tengku Bendahara Kelantan, Tengku Muhammad Fakri Petra dilantik sebagai Tengku Mahkota Kelantan berkuat kuasa 4 Januari lalu. Perkara itu dinyatakan dalam dua warta Kerajaan Kelantan secara berasingan bertarikh 11 Januari 2024 yang disahkan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Nazran Muhammad kepada NST semalam. Menurut warta yang turut beredar di media sosial itu, keputusan tersebut dibuat hasil mesyuarat Majlis Perajaan Kelantan pada 4 Januari lalu di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri di Kota Baru. Keputusan itu dibuat berdasarkan kuasa Sultan Kelantan Sultan Muhammad Kelima bawah Fasa Kurungan 2 Perkara 27 Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan bahagian kedua yang dibaca bersama dengan Seksyen 27 Interpretation Act 1948 dan 1967. Tiada alasan dinyatakan susulan pertukaran pemegang gelaran itu. Malaysia Kini sejak semalam cuba mendapatkan penjelasan istana dan kerajaan negeri tetapi tidak berjaya. Majlis Perajaan Kelantan ialah badan untuk mengesahkan kenaikan takhta dan kerajaan Kelantan. Ia dianggotai oleh 20 anggota termasuk Setiausaha Kerajaan Negeri, Mufti, 4 orang ahli kerabat diraja dan 6 hingga 12 orang anggota berbangsa Melayu dan rakyat negeri itu. Tengku Faiz, putera kedua almarhum Sultan Ismail Petra menjadi Tengku Mahkota dan sebagai pewaris takhta selama kira-kira 13 tahun bermula 18 Oktober 2010. Tengku Fakri, putera ketiga Sultan Ismail pernah mencuri perhatian media selepas dilucutkan gelaran Temenggong dan semua anugerah pada 2010 oleh kekandanya Sultan Muhammad Kelima. Dalam perkembangan lain, Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah secara peribadi menyifatkan penampilan istimewa baginda membaca berita buat kali pertama semalam sebagai kaku. Seri Paduka bertitah pengalaman mencemar duli membaca berita pada slot istimewa buletin diraja itu lebih susah daripada menyampaikan titah ucapan. Baginda yang membaca berita bersama Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah bagaimanapun memuji Tunku Azizah yang pada hemat baginda agak rileks berbanding dirinya. Sultan Abdullah bertitah demikian pada titah diraja semasa mencemar duli menyempurnakan Majlis Pemasyuran Lipis sebagai Geopark Kebangsaan di Taman Negara Sungai Relau di Kuala Lipis hari ini. Turut hadir ialah Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail dan Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Huang Tiong Si. Semalam buat julung kalinya Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong membuat penampilan istimewa membaca berita selama hampir 15 minit. Baginda berkenan berbuat demikian susulan undangan daripada Bilik Berita Media Prima setelah berkenan berangkat mengunjungi Sri Pentas Bandar Utama Kuala Lumpur. Slot khas Buletin Diraja itu disiarkan di Buletin Utama TV3 malam tadi.
Sementara itu, Persatuan Perpaduan Rakan Penghantar Malaysia menggesa kerajaan menyegerakan penubuhan Badan Kawal Selia Ekonomi GIG demi menjaga kebajikan penggiat P-Hailing. Persatuan itu turut menggesa kerajaan mengambil langkah jangka pendek mengenai isu terkini yang sedang dihadapi penunggang P-Hailing. Dalam satu kenyataan, persatuan itu turut menggesa syarikat perkhidmatan P-Hailing GrabFood Malaysia mengembalikan kadar bayaran upah asal kepada penunggang secara serta-merta. Ia bagi menggantikan kadar upah baru yang dilihat berkurangan secara drastik. Menurut persatuan itu, keputusan penurunan kadar bayaran upah berkenaan dibuat GrabFood secara tergesa-gesa tanpa berbincang bersama penunggang. Keputusan itu juga disifatkan sebagai tidak menghormati perbincangan berkaitan hal ini bersama Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebelum ini. Susulan itu, persatuan tersebut menganjurkan kempen Grab Blackout pada esok di seluruh negara dari pukul 7 pagi hingga 12 malam. Semalam, Grab mempertahankan keputusannya dengan berkata struktur pendapatan baharu yang berkuat kuasa kemarin itu memberikan manfaat kepada rakan kongsi penghantaran yang paling aktif. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian saja daripada saya, PIL Nadia, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.